Percaya atau tidak bahawa pantun adalah suatu bukti yang dapat menunjukkan kepada seluruh dunia bahawa tamadun Melayu itu adalah suatu tamadun dan peradaban yang hebat dalam pelayaran maritim. Dan pantun yang berkait rapat dengan isu ini adalah Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Jadi saya kira pantun ini tidaklah asing untuk masyarakat kita. Jika kita berasal dari Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia, kita belajar tentang pantun ini dari kita kecil. Tetapi persoalan yang timbul, adakah nama-nama ataupun elemen-elemen yang disebut dalam pantun ini seperti Pulau Pandan dan Gunung Daik itu benar-benar wujud ataupun hanya mitos yang direka-reka untuk menyedapkan irama pantun ini? Jadi untuk menjawab persoalan persoalan ini, kita perlu mencari di mana Pulau Pandan dan di mana Gunung Daik itu di atas muka bumi ini. Jadi yang pertama, Pulau Pandan dan Gunung Daik, kedua-dua tempat ini sememangnya benar-benar wujud dan ini terletak di Kepulauan Lingga, dan Kepulauan Lingga pada hari ini adalah di bawah jajahan takluk Republik Indonesia. Dan di mana Kepulauan Lingga itu? Kepulauan Lingga ini kalau kita dari semenanjung Malaysia, di selatan kita adalah di Singapura, dan di selatan Singapura itu ada Kepulauan Batam, dan selepas Batam itulah Kepulauan Lingga pada hari ini. Dan kita berbalik kepada persoalan pantun tadi, nama Pulau Pandan dan Gunung Daik ini sering disebut-sebut oleh para pedagang untuk berdagang di Pulau Lingga pada suatu ketika dahulu, kerana kita tahu Selat Melaka itu adalah laluan yang sangat terkenal dan sangat sibuk pada zaman dahulu, pada abad ke-13, pada abad ke-14, pada abad ke-15. Jadi untuk melalui Selat Melaka, kapal-kapal akan melalui negeri Melaka, akan melalui Temasek Singapura, dan kemudiannya akan melalui Kepulauan Lingga sebelum berangkat ke China ataupun Jepun pada ketika itu. Dan nama Pulau Pandan dan Gunung Daik ini sebenarnya disebut-sebut sehinggalah menyebabkan bijak pandai bahasa pada ketika itu mencipta pantun ini berkenaan keadaan yang mereka lihat di sekeliling mereka, iaitu Pulau Pandan dan juga Gunung Daik. Dan kewujudan pantun ini sebenarnya berkait rapat dengan kehidupan masyarakat Melayu pada zaman dahulu yang amat hebat menggunakan laluan maritim, iaitu Selat Melaka pada ketika itu. Dan tambahan pula, Pulau Lingga ini sebenarnya adalah kesinambungan kepada kerajaan Melayu Melaka apabila kerajaan Melayu Johor Riau Lingga mencipta ataupun menubuhkan suatu kerajaan di Kepulauan Lingga pada ketika itu. Jadi Pulau Pandan ini sebenarnya tidak dihuni oleh sesiapa. Pulau Pandan ini sememangnya dari segi geografinya adalah sangat kecil, dan ianya hanya menjadi tempat perteduhan para nelayan yang terpaksa berteduh ketika ribut ataupun hujan suatu ekspedisi di laut lah. Itu tentang Pulau Pandan. Dan kita lihat pula Gunung Daik itu. Jadi apabila kita berada di Kepulauan Lingga, ada satu gunung, yang gunung inilah yang dinamakan Gunung Daik. Dan jika kita rujuk kepada pantun kita, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Jadi persoalan yang timbul pada hari ini, kenapa ianya disebut bercabang 3? Okey, kenapa ia disebut sebagai bercabang 3? Kerana Gunung Daik sememangnya mempunyai tiga cabang, iaitu cabang yang pertama dinamakan sebagai Daik, yang kedua Pejantan, dan yang ketiga Cindai Manis. Dan sekarang kalau kita lihat di gambar di internet tentang Gunung Daik ini sebenarnya sudah tidak ada 3 cabang. Gunung Daik ini sudah ada 2 cabang saja, kerana cabang yang ketiga itu, iaitu Cindai Manis, telah patah pada suatu ketika dahulu, dan kemudiannya cabang ini telah ditukar nama daripada Cindai Manis ditukar menjadi Cindai Menangis. Dan Gunung Daik ini juga dikenali sebagai masyarakat tempatan di Lingga sebagai puncak mahkota, kerana 3 puncak tersebut jika dilihat daripada daratan akan dilihat sebagai sebuah mahkota. Jadi berbalik kepada persoalan kita, apakah sebenarnya hubung kait ataupun perkaitan hubungan yang istimewa di antara Pulau Pandan dan Gunung Daik ini terhadap tamadun orang Melayu pada suatu ketika dahulu? Persoalan yang timbul adalah, jika pantun ini dicipta di Melaka, bagaimana orang Melaka pada ketika itu tahu tentang Pulau Pandan dan Gunung Daik yang terletak di Lingga? Persoalan kedua, jika pantun ini dicipta di Kedah, bagaimana orang Kedah tahu tentang Pulau Pandan dan Gunung Daik?
Dan jika pantun ini dicipta di Jawa sekalipun, bagaimana orang Jawa tahu tentang Pulau Pandan dan Gunung Daik? Dan di sinilah kita dapat lihat sebenarnya bagaimana kehebatan orang Melayu itu sudah hebat dalam industri pelayaran. Kerana pada ketika itu, jalan laut sudah mula diterokai oleh tamadun Melayu. Disebabkan itulah orang Melayu ini, mereka tahu tentang kewujudan Pulau Pandan dan Gunung Daik jika pantun ini benar-benar dicipta di kawasan yang lain. Dan sebenarnya perkara ini membuktikan bahawa masyarakat Melayu adalah tamadun yang mengenal erti alam dengan ekspedisi pelayaran. Mereka tahu apa yang berlaku di tempat lain. Dan disebabkan itulah pada zaman Empire Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-14 dan pada abad ke-15 ke-16 dulu, ada dua sistem undang-undang yang berada di zaman tersebut. Yang pertama, Hukum Kanun Melaka untuk undang-undang di tanah besar, dan yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka untuk menjaga peraturan di lautan. Jelas membuktikan pantun ini menunjukkan kepada semua bahawa orang Melayu dan tamadun Melayu itu bijak dalam pelayaran maritim di dunia.